Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan yang di luar sana? Sihat ini? Alhamdulillah, syukur. Hari ini saya nak sharing satu lagi perkongsian ya, tentang mental healthy condition. Ini tentang histrionic personality disorder. Ya, saya Maksan bin Madia, pelajar UUMKL, matrik 824-539 ya. Sebenarnya banyak lagi disorder di bawah personality disorder ni. Sebagai contohnya, kita ada narcissistic, kita ada kita ada schizopal, kita ada antisosial, gangguan seksual. Itu pun sebenarnya sebahagian daripada personality disorder, di bawah personality disorder. Apakah histrionic disorder? Apa simptom-simptom dia? Jom kita kenal seterusnya. Okey, kita pergi ke slide kedua. Pengenalan tentang histrionic disorder. Histrionic ini adalah sebenarnya adalah satu gangguan pemikiran yang berlaku kepada penderitanya, di mana pengidapnya suka menjadi perhatian kepada orang ramai. Suka mendapat perhatian. Penderitanya berkeperluan secara bertingkah laku yang menyebabkan orang lain rasa terganggu dengan penampilan dia. Kebiasaannya hingga ke tahap ekstrim lah. Penampilan hingga ke tahap ekstrim. Istilah histrionic sendiri adalah bererti dramatik atau theatrical. Drama ni contohnya orang berlakon lah. Acting kan. HPD adalah gangguan kepribadian klase B atau gangguan dramatik, di mana penderitanya mempunyai emosi yang tak stabil, cepat marah, cepat sejuk, boleh bergembira, boleh bertukar-tukar lah dia punya emosi dia, dan mengalami masalah kejiwaan yang mempengaruhi cara dia berfikir dan cara dia bertingkah laku. Punca-punca histrionic masih belum diketahui, tapi pengkaji memungkinkan adalah berdasarkan daripada masalah genetik, selain daripada masalah lingkungan, khususnya trauma semasa kecil. Saya share sikit lah. Contoh untuk trauma masa kecil ini mungkin dia tidak mendapat perhatian daripada keluarga, daripada ibu bapanya semasa kecil. Penderitanya, contohlah tadi, penderitanya memerlukan perhatian. Contohnya kalau kita ke pasaraya bawa anak kecil, ialah budak-budak kebiasaannya dia tak mengerti, dia nak sesuatu barang, dia menangis bila tak dapat. Dia mulalah buat acting. Contohnya tarik barang tersebut dan bila tak dapat, mak letak balik, dia mulalah menjerit-jerit. Bila menjerit-jerit sampai menjala ke lantai, sampai menjala ke simen, dan mula buat aksi yang membuat kita pun rasa tak selesa. Dan trauma ni sebenarnya kalau dibiarkan berterusan, tuan-tuan, ini yang mengibatkan histrionic. Sebab apa? Penderita nakkan perhatian daripada orang tuanya ataupun siapalah penjaganya sebagainya. Diagnosis daripada DSM-5 mendapati penyakit ini didertai lebih kepada golongan perempuan, di mana 5 wanita, seorang sakit histrionic lelaki. Dengan kesan kepada masyarakat 2 hingga 3% dalam keseluruhan masyarakat. Dan untuk makluman tuan-tuan, di pusat rawatan mental daripada keseluruhan pesakit dia 10 hingga 9% sebenarnya mereka yang didiagnosis sebagai pesakit yang mempunyai histrionic ataupun mempunyai ciri-ciri histrionic personality disorder. Jadi, tuan-tuan mungkin sebahagian daripadanya. Kita saksikan nanti di slide seterusnya tentang simptom personality disorder. Tunggu
Okey, dalam slide ni kalau tuan-tuan perhatikan gambar kat tepi tu kan, seorang wanita jelita yang bergaya. Kan gaya dia? Dengan tumit tinggi, dengan baju dia colourful dia yang menarik, striking kan. Striking dengan rambut dia. Yang ada orning atas kepala dia bergelombang, gulung-gulung, ada gambar apa, ada bunga dan sebagainya. Itu sebenarnya style daripada histrionik. Ciri-ciri histrionik. Di mana dengan berpakaian mereka suka untuk mencari perhatian dan akan beremosi sekiranya gagal menjadi pusat perhatian. Walaupun mereka dah bergaya ekstrim tadi. Dari segi pakaian tengoklah. Provokatif, berkelakuan menggoda yang tak sepatutnya berlaku. Kan kebiasaannya bentuk provoke seksual pun berlaku sebenarnya. Untuk menarik perhatian. Okey, seterusnya perubahan emosi yang cepat, sensitif pada kritikan dan juga sebarang penolakan kepada dia lah. Dia tak boleh terima kalau orang menolak, kalau orang mengkritik, emosi dia akan cepat berubah. Bertindak dengan dramatis seolah seorang hater, tapi emosi dia, ekspresi yang tunjukkan dia berlebihan dan tidak tulus. Tak tulus maksudnya dia berlakon tu semata-mata untuk menarik perhatian. Kalau dia menangis diiringi dengan isakan mengempang-empang, menepuk-nepuk muka telinga sebagainya. Naik telinga. Itu sebahagian daripada ciri-ciri acting dia yang kelebihan dia lah, ekspresi yang berlebihan. Kemudian berlebihan dari segi penampilan fizikal dan mudah dipengaruhi, dia cepat bosan. Dan dia ni jenis tak mahu menyusahkan hidup dia lah. Ya. Kalau kita tengok pada simptom seterusnya, tidak berfikir sebelum bertindak, berkesan melulu dan tidak suka membuat dan tidak tulus pada berinteraksi. Ini maksudnya termasuk dalam tidak mahu menyusahkan diri dia lah. Kalau ada perkara kerja-kerja yang paksa memikirkan, paksa fikir panjang, mereka memang let go, lepaskan je lah. Mereka jenis tak bertanggungjawab lah. Ya. Kalau kerja-kerja tersebut memerlukan dia buat lebih sikit, memang itu bukan orang jenis histrionik. Mereka ni tak fokus pada diri sendiri dan jarang menunjukkan perhatian pada orang lain. Maksudnya kalau kita buat kerja dia, bagi kerja pada dia, dia memang tak akan menolak lah, berlaku penolakan lah. Kesulitan mempertahankan hubungan dengan orang lain dan akhirnya sehingga ke tahap mengancam cubaan bunuh diri semata-mata untuk menarik perhatian orang. Okey tuan-tuan, dalam ciri-ciri ini ada ke tidak terdapat simptom yang melibatkan tuan-tuan sendiri? Fikir-fikir. Kita tengok cara perawatan untuk histrionik disorder. Okey tuan-tuan, dalam slide saya seterusnya saya akan bincangkan tentang cara rawatan untuk pesakit HPD, Histrionic Personality Disorder. Sebut betul-betul Histrionic Personality Disorder. Saya pun kadang tergeliat juga nak nyebut. Okey, kita terdapat tiga cara rawatan menggunakan kaedah terapi. Cara yang pertama, terapi kognitif. Terapi kognitif ni sekretari akan setkan satu goal, satu matlamat untuk pesakit untuk pesakit terima keadaan diri dia lah. Di mana dalam keadaan ini seandainya pesakit tidak mendapat perhatian, jadi tak ada orang pun tunjuk simpati kepada dia kan. Kat sini kita terapi ini mengajar pesakit untuk mengendalikan emosi yang dirasakan pada ketika itu. Mengajar mengendalikan emosi dia. Kalau dia nak menjerit masa tu, nak menangis masa tu, adalah teknik yang kita akan terapi ajar macam mana nak mengendalikan. Dan yang keduanya, melalui eksperimen juga kita bantu melalui terapi ini klien mengatasi rasa takut, rasa marah, emosi dia lah jika berlaku penolakan. Macam mana nak mengatasi perasaan-perasaan tadi jika berlaku penolakan atau kritikan terhadap diri dia pada masa keadaan dia masih lagi menerima rawatan tadi. Ya. Yang pertama, mengendalikan emosi. Yang kedua, mengatasi perasaan emosi tadi. Okay.
Kemudian kalau terapi analitik kognitif, terapi ini kerjasama antara terapi dan juga pasien, pesakit di segi waktu dan juga kolaboratif untuk membantu pesakit mengidentifikasikan pola pemikiran dia, emosi dan perilaku dia yang negatif. Di mana pesakit dia ada identifikan balik bila tingkah laku dia berlaku dalam keadaan bila muncul tu, ya. Di mana kesan daripada situ kita ataupun terapi akan mengajar dia untuk bertingkah laku yang lebih adaptif, sesuaikan diri dengan keadaan ketika itu. Sebagai contohlah, ya, kalau sebagai seorang pelajar, kalau sakit sebagai seorang pelajar lah, kalau sebelum ni dia datang ke kelas terlambat, dia akan mengempaskan pintu. Tujuan lepas tu apa dia? Tujuan dia untuk menarik perhatian orang lah, supaya orang tahu yang dia datang dengan dia punya kostum yang ya, yang berlebihan lah, pakai baju macam lain sikit pada orang, berdandan lain sikit pada orang. Okay, jadi kat sini bila muncul, bila pemikiran itu muncul, itulah kita nak, saya akan membantu lah macam mana nak sesuaikan diri dengan keadaan perilaku yang berkenaan. Seterusnya kita pergi ke slide 3 untuk membahaskan tentang rawatan ketiga. Okey, untuk rawatan ketiga masih lagi menggunakan terapi. Cuma untuk kali ini saya kira akan menggunakan terapi analitik fungsional. Fungsional ni sebenarnya melibatkan perilaku sakit. Sakit menunjukkan tingkah laku dia. Contohnya dalam rawatan ini, apabila sekretari melihat ada campur perilaku pesakit semasa perawatan, contohnya yang negatif ataupun yang positif lah. Contohnya kalau perilaku yang positif dulu, ya. Contohnya kalau positif, tadi dia datang ke kelas, sebelum ni dia ngempaskan pintu, ya, untuk menarik perhatian. Atau dia beri salam ke, dia berjalan catwalk dan sebagainya. Dia nak menarik perhatian orang kan. Jadi perilaku dia dah boleh berubah. Perilaku dia boleh berubah, dia dapat lima keadaan dia ketuk pintu ataupun dia beri salam, dia masuk je lah, tanpa mengganggu orang yang berada di dalam kelas untuk belajar. Jadi kat sini sekretari akan membantu dia dengan memberi penguatan dan memberi sokongan. Bagus, you buat macam tu. Dan kita minta dia beristiqamah lah dengan apa yang dilakukan. Manakala bagi perilaku yang masih bermasalah, tak dapat kontrol oleh keadaan dia, kita teruskan rawatan. Dan kita bagi syarat supaya dia dapat kontrol diri dia, supaya terus melakukan kebaikan lah untuk diri dia. Bertingkah laku yang baik lah untuk diri dia. Itu cara rawatan untuk terapi analitik fungsional. Jadi untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, dari segi perubatan sebenarnya belum ada lagi ubat untuk mengatasi penyakit HPD. Belum ada lagi. Jadi sekretari membantu pesakit-pesakit yang mungkin dia mengidap HPD, tapi dalam masa sama mungkin dia ada mengidap depression, ya. Dia ada masalah tekanan. Apa yang boleh dibantu adalah dengan memberi ubat anti-depresi, anti-stres dan sebagainya lah. Jadi setakat ini dulu saya rasa perkongsian kita pada hari ini. Dan mungkin kita akan jumpa di sesi yang akan datang. Sebelum itu, kalau ada sebagai pertanyaan, komen dan sebagainya, boleh tinggalkan pada ruangan yang disediakan di bawah. Dan insyaAllah saya akan jawab. Rasa tak dapat jawab, kita akan carilah. Sama-sama cari jawapan kepada permasalahan yang diutarakan. Okey, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian tuan-tuan terhadap isu yang saya utarakan ini, iaitu histrionic personality disorder. Sebut betul? Histrionic personality disorder. Okay, untuk akhirnya, musim COVID ni tuan-tuan, stay home, stay safe. Coronavirus sihat milikku. Malaysia boleh. Okey, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.